Ini adalah Toyota Vios 2020 dan ia didatangkan dengan pelbagai perkara yang boleh kita review hari ini. Tanpa membuang masa lagi, jom kita review Toyota Vios 2020. Kepada sesiapa yang belum tengok lagi Toyota Yaris punya review, kalau korang nak tengok, korang boleh klik kat atas dan boleh tengok review Toyota Yaris. So, klik kat atas, okey? Saya berterima kasih kepada United Star kerana meminjamkan saya Toyota Yaris dan juga Toyota Vios yang saya review hari ini. Toyota United Star berada di Taman Nilai Perdana. Ini adalah 3S, jadinya kalau kata ada yang nak servis ataupun beli kereta baru, tak ada masalah. Memang kat sini ada, dia ada 3S. Saya letakkan link Maps Toyota United Star Nilai dan korang boleh direct kepada tempat ni dan boleh beli kereta kat sini. Dan sesiapa yang nak call untuk membeli kereta, saya cadangkan Nazri, iaitu salesman Toyota United Star yang mempunyai credibility dan mampu menyediakan kita punya proses daripada loan sampai ke delivery. Jadi jom datang ke sini dan enjoy. Jadi apa karakteristik yang ada pada Toyota Vios 2020? Okey, kita boleh nampak kat sini yang ini adalah berkala Red Mica. Red Mica adalah sebuah color yang sangat famous di dalam dunia Toyota dan ia menjadi demand terhadap Toyota yang seperti Yaris dan juga Vios. Jadi ini adalah Toyota Vios G. G adalah yang paling high spec sekali dekat dalam dunia Toyota Vios. Bila kita punya high spec, kita ada kat sini chrome yang which is kalau kat tempat lain dia ada hanya hitam saja. And then yang ni pula kita pakai halogen projector. Yang E dan juga J hanya gunakan halogen biasa saja. And then dia ada sekali dengan DRL. DRL tu apa? DRL adalah day running light. Tak kira lah kita tutup macam mana pun, dia akan ada light juga. Line yang kereta ni ada adalah line aero daripada sini sampai ke sini, pergi sampai ke atas untuk mendapatkan aerodynamic lah. Dan untuk yang bawah ni pula, skirting ni kalau kita boleh tahu, dulu Vios yang ada, kalau kita beli high spec saja yang akan dapat skirting. Tapi kalau yang sekarang ni, bukan hanya G saja yang dapat spec, nah malahan dapat pada spek-spek yang rendah juga. Yang bawah ni kita nampak kita punya skirting ikut color sama dengan kita punya kereta. Macam kereta ni color Red Mica, so dia akan dapat sekali dengan Red Mica punya skirting. Tapi macam Vios yang saya cover sebelum ni, ada link kat atas, korang boleh tengok yang dia punya skirting color hitam juga. Itu yang membezakan bahagian depan Vios dan juga Yaris. Untuk yang full spec, korang akan dapat sekali dengan dashcam. Dashcam duduk kat dalam ni, so korang dah tak payah beli dashcam dah. Tapi kalau nak beli dashcam, saya letak link kat bawah, boleh beli dashcam daripada situ lah. Even dekat sini pun ada light sensor, which is kalau kata korang duduk bawah jabatan lama sikit ataupun malam, dia akan direct keluarkan lampu untuk kita, provided korang buka korang punya lampu tu pada auto. So ada auto light system duduk dekat sini. Okey, biasa akan datang dengan fog lamp. Sekiranya korang opt for design yang spek E ataupun J saja, korang akan dapat sport rim bersaiz 15 inci one tone, iaitu color silver saja. Tapi kalau kata untuk G ni, ini adalah 16 inci 2 tone, iaitu chrome dan juga hitam. Itu yang membezakan, menampakkan dia lebih menarik daripada spek E dan juga J. Signal lamp duduk sekali kat sini, duduk dekat side mirror, korang ada signal lamp. Kat sini ada keyless entry. Jom kita tengok belakang, dan juga chrome. Chrome hanya untuk G saja. Kalau ada certain brand, kalau korang beli kereta, korang kena beli pula door visor. Ini tak payah, memang dah ada door visor. Sama juga macam skirting tadi, untuk kita punya spoiler juga, kalau kita beli apa spek Vios pun, korang akan dapat sekali dengan spoiler. So itu yang membezakan daripada asal-asal punya Vios ni keluar, kan tak ada semua tu. So sekarang ni, belilah Vios akan dapat semua sekali, termasuklah dengan spoiler. Dan lampu dia juga, bila kita tekan brake akan keluar satu lampu kat sini, lampu LED, dan juga duduk signal kat belah sini. Everything is standard lah. Emblem G duduk kat sini. So macam biasa, skirting dekat bawah ni pun berbeza juga, which is kalau kata duduk kat Yaris, dia punya skirting semua color hitam, tapi yang ni color yang ikut kita punya color kereta, iaitu yang ni adalah Red Mica. So jom kita masuk dekat dalam, kita tengok apa yang ada pada kereta ni. Mari. Okay, korang boleh nampak ini adalah interior untuk Toyota Vios, dan kita boleh nampak kat sini ada satu design. Kita boleh nampak yang ni walaupun plastik, dia ada design ala-ala leather, boleh tengok nampak kat sini. Okey, dan dia ada design yang organik untuk kita punya aircon, nampak macam Elantra. Lepas tu kita ada engine start and stop, kita boleh start kat sini, tekan brake, tekan start. Kita boleh nampak kawasan untuk kita kawal kita punya window dan juga adjustment untuk kita punya side mirror. Okey, tutup buka semua dekat sini, chrome.
Dan juga everything kat sini adalah walaupun plastik, dia ada dia punya pattern kat situ. Korang boleh nampak kat sini adalah leather dan juga white stitching dekat sini. Dan korang ada sound system kat sini. Dan jom kita tengok apa kat dalam pula. Ini adalah parking sensor. Parking sensor ni boleh digunakan untuk kita set parking sensor bahagian depan. Kalau kita nak parking kat depan tu dan kita tak boleh nak bajet bahagian depan, kita gunakan parking sensor. And untuk ini adalah kita punya traction control, which is traction control boleh membantu kita dalam keadaan hujan. Kita boleh gunakan traction control, dan traction control ni kita boleh dapat dekat kereta-kereta yang even high spec yang korang boleh tengok, even RS5, Ferrari apa semua. Salah satunya saya link kat atas, RS5 pun ada traction control ni juga. Nampak tak? $500,000 pun still guna sistem features yang sama. Dia ada 3 mode, iaitu normal mode, eco sport dan sport. Eco sport kalau korang macam nak saving minyak, eco sport. Kalau normal tu kalau malas nak fikir. And then kalau korang nak racing, korang ada sport mode. Sport mode tu apa? Sport mode tu dia akan naikkan korang punya torque. Kat sini pun ada pedal shift. Nanti saya akan tunjuk kat korang masa kita bawa kereta nanti, kita tengok saya gunakan pedal shift tu, okay? And kita ada Optitron meter. Optitron meter ni bermaksud kita ada anti-glaring. Anti-glaring ni memang akan sentiasa terjadi bila kita bawa kereta yang selain daripada Optitron meter. Bila kita bawa tu kadang-kadang boleh, contoh pukul 12 tengah hari, kita tak boleh lah nak bawa kereta tu macam biasa sebab susah sikit nak tengok meter. Tapi Toyota nampak masalah tu dan diselesaikan dengan menggantikan dengan Optitron meter. Optitron meter ni biasa ada dekat jam-jam mahal, contoh Rolex apa semua. Dia memang ada anti-glaring. So maknanya tak kira lah cerah mana pun, harsh light macam mana pun, korang mesti boleh nampak meter korang. Kita punya ni nampak kat tengah ni macam leather tapi bukan leather. Tapi kat mana datang leather? Kat sini. Okey, kat sini kita ada leather, dan leather ni hanya untuk high spec sahaja. Jadi kalau korang opt for J ataupun E, korang akan dapat plastik saja. Namun untuk yang membeli high spec iaitu G, korang akan dapat full leather. Dan korang boleh adjust korang punya trip, korang boleh back, korang punya ni, and korang boleh adjust call and call, korang punya radio, semua mode tu boleh adjust. Maknanya korang boleh sentiasa memandu tanpa menggerakkan tangan kiri ke arah sini lah. Kereta ni harga 80,000 plus lah. Jadinya saya expect yang kita akan dapat maybe electronic seat apa, tapi tak, ini adalah manual saja. Kita boleh adjust manual. Dan kita punya seat ni pun, kita boleh nampak yang seat ni pun untuk yang G, bila biasa high spec dia akan bagi leather lah. Kita akan dapat seat yang berongga dan juga leather bersama stitching colour putih, okey. Untuk bahagian tengah konsol ni kita boleh nampak kita boleh letak kita punya phone dekat sini. Sebab ada serta-serta review kata tak ada tempat letak handphone dekat sini. Jadi saya akan bagi tahu yang kita punya viewers ada tempat letak phone. Memang betul-betul muat. Kita punya ni panjang Samsung, letak saja sini. Memang betul-betul muat, boleh dicapai. Dan kita ada 2 tempat letak botol kat sini, 1, 2. Dan kita punya gear kat sini, kita boleh tukar D kepada M. Jadi nanti saya akan tunjuk. Kita just tolak kanan kiri saja untuk tukar daripada D kepada manual. Untuk belah atas, kita boleh tengok yang kita ada USB, kita boleh cucuk USB. Kita boleh ada mirror link dalam Toyota. Dalam dunia Toyota dipanggil T-Link. And kita ada radio system macam biasa. And ada audio. Satu saja yang saya kata masalah, bukan kata masalah. Satu yang saya nampak, walaupun dia full spec, tapi full spec brand lain akan ada GPS. Even Pro 2. Tapi yang ini dia tak ada GPS system. Walaupun dia full spec, termasuk dengan Yaris. Dan kat sini kita boleh nampak, kita boleh adjust macam-macam benda, kita boleh adjust lampu apa semua. Dan in a click of a button, dekat bawah kita punya steering, dekat belah kiri sikit kita klik kat PVM ni, kita akan nampak kita punya surrounding. PVM bermaksud Panoramic View Monitor. Kita boleh tengok kita punya sistem kat sini, kita boleh tengok daripada atas pun kita boleh nampak sekeliling. Dan dia ada yang fokus lagi. Kita boleh klik kat sini. PVM dia ada 2 view dalam satu monitor, which is 360 darjah dan juga yang fokus. Macam contoh saya tekan lagi PVM ni, dia ada yang belah kanan punya, dia akan ada yang belah belakang punya, belah kiri punya. Jadi kalau nak parking ke macam mana ke, ada fokus kamera untuk kita lebih membantu. Jadinya untuk harga kereta ni dan dia punya sistem tu sangat-sangat menarik sebab saya nampak dia betul-betul membantu, terutama sekali untuk orang perempuan. Benda macam tu sangatlah baik, okey. Dan saya suka dia punya aircon system kat sini sebab kat sini nampak macam menarik. Dia ada
finishes dia, finishes piano black orang panggil. Lampu dia ada soft blue dekat sini. Jadinya kita nak kawal pun nampak menarik apa semua. Ada aircon, ada kipas, and then kita boleh adjust kita punya depan. Itu saja. Saya nak pergi kat belakang pula, saya nak tengok. Jom. Untuk belah depan, yang bestnya belah depan, kalau kita duduk kat depan tu, kita ada lampu tau dekat kaki kita. Tapi dekat belakang ni tak ada lampu. Bukanlah masalah pun, tapi macam kalau ada kan best lah macam tu. Tinggi saya 180 cm dan saya duduk dengan selesa dekat belakang ni. Seat kita ni tak adalah ke depan sangat, tapi saya still rasa selesa. Cuba tengok saya, okey kan? So mana saya bercakap Vios ni, belakang dia selesa untuk diduduki oleh 2 orang dewasa ataupun even 3 lah juga. Orang kat belakang dia ada satu armrest kat sini. So kita boleh letak 2 botol air dan juga kita boleh letak kita punya tangan kat sini. So apa beza Yaris dan juga Vios yang paling ketara? Mestilah bonet dia, betul tak? Jom kita tengok bonet belakang, Mbak. Jom. Bonet dia boleh mengisi 506 liter. So kalau kita nak buka, kita just touch dekat belakang macam ni dan kita buka. Okay, so ada Zakirin kat sini. Kita nampak kan? Jadi macam yang kamu saya cakap, ada 506 liter. Memang sangat besar. Nampak? Saya yang berbadan besar ni pun boleh masuk kat sini. So kalau nak culik orang, culik dengan Toyota Vios, okey? Memang sangat best dan dia sangat gelap kat dalam ni. Jadi orang tak tahu benda kat mana. Kalau kita tengok kita punya spare tyre, sport rim, bukannya kompang macam biasa. Tengok Tada! Wow. Sport rim, babe. Wow, sport rim. Kereta-kereta yang sangat mahal macam contohnya Volkswagen Golf dan juga RS5 pun menggunakan tayar kompang saja. Saya letak link kat atas, tengok tu. Saya akan tunjuk kat korang yang dalam kereta-kereta macam tu guna rim kompang saja. So jom kita test drive kereta ni dan terasa apa yang kita boleh bagi tahu dekat dalam kereta tu. Okey, jom. Jom kita try test drive dulu apa rasa kereta ni. Excited juga dengan shift ni. Kita ada pedal shift. Satu, dua. Okay, nice. Seronok juga lah. Kena tinggal Yaris kat belakang. Terkejut member. Tak beritahu pun nak pecut. So ini apa yang kita rasa bila kita bawa Vios, which is tak banyak sangat beza daripada Yaris, cuma bila dia panjang sikit, so dia pergi lagi luncur lah. So far kereta ni rasa memang sangat seronok untuk dipandu. And dengan steering dia yang leather ni membuatkan saya rasa selesa untuk pegang lah. Sebab kita ni pun aircon dia sangatlah efektif. Aircon dia ni rasa sejuk je kan. So walaupun kalau kita masuk and then kita buka aircon sekejap, dah sedap lah. Kita punya light kat sini pun, kita nak tengok meter memang tak ada masalah sebab dia menggunakan Optitron meter, which is dia ada anti-glare function dekat dalam kita punya kereta ni. So radio sedap, bunyi okey, dia memang lagi sedap lah. Dia ada sound system ni sangat menarik. And then segalanya mudah dicapai dengan drive ni. Kita boleh unconsciously just tolak saja kanan. Drop je. Nampak? Best ni bila ada pedal shift. Itu yang seronoknya. Tekan balik. Boleh potong. Maknanya kita just tolak kanan, drop je, just pergi saja. And then just tolak ni balik, tolak ke kiri balik, dia akan jadi D balik lah. Dah tak manual. Macam sekarang ni dia bagi tahu ada 39 km lagi sebelum kita kena cari stesen pump lain lah. Seat dia ni ada macam mana dia hug kita punya body tau. Kita punya rib ni dia hug sebab apa, dia ada macam semi bucket sikit kat sini, which is very comfortable. Saya rasa seat dia ni best lah. Bila kita ambil corner pun dia hold kita punya ribs. Steering ni saya adjust ke bawah sikit lah sebab kita tak boleh nak ke dalam ke luar ke. So kita just ke bawah saja. And kita lock balik satu button kat sini. Okay, lock balik. Itulah yang membezakan antara Yaris dan juga Vios. Sebenarnya yang paling notable sekali, dia ada pedal shift, which is sangat fun lah. Ni macam Honda Civic sikit sebab ada orang dekat dalam forum kata macam tak function sangat pun ada. Tapi sebenarnya boleh je pakai untuk macam mungkin nak drop gear ke apa. Bila dah ada tu okey sangat dah. And then satu saya suka showroom ni nampak menarik jugalah sebab dia showroom baru.
Lepas tu dia macam centered tau. Dia dekat nilai 3. So siapa-siapa yang nak beli Toyota yang duduk dekat area nilai ni ataupun luar dari nilai pun kan, contohnya 10 kilo 20 kilo off nilai, serius saya cadangkan kat tempat ni sebab memang nampak besar. Toyota ni memang betul-betul orang kata stress gila. Dia duduk dekat tengah-tengah. Dia rumah kedai, tiba-tiba ada satu building Toyota kat situ. Apa, geran gila. Thank you sebab menonton video ni. So kalau nak lagi video-video yang menarik macam ni, sila subscribe sekarang dan tekan loceng. Sebab kalau tak tekan subscribe tu kan terlepas pula video-video yang menarik macam ni. So tekan subscribe. Berjumpa lagi. Thank you.